Assalamualaikum, anda bersama saya Azam Abdullah dalam pasukan Sahih edisi Isnin 24 Mei 2021. Baik, sebelum itu kita mulakan dengan perkembangan terkini statistik kes COVID-19 untuk hari ini, di mana hari ini sahaja mencatatkan 6,509 kes. Kalau boleh saya perincikan kes mengikut negeri, Selangor mencatatkan kes yang tertinggi iaitu 2,409, Kuala Lumpur 468, manakala di Sarawak 530 dan menjadikan jumlah keseluruhan kes 518,600 kes setakat ini. Baik, seterusnya di portal sebenarnya.my, Polis Kelantan menafikan dakwaan yang tular di media sosial bahawa 200 penduduk kampung Pau 5 Bacok lari meninggalkan kampung tersebut kerana enggan menjalani ujian saringan COVID-19. Pengesahan itu dibuat Ketua Polis Kelantan Datuk Syafin Mahmat. Tindakan boleh diambil oleh pihak berkuasa jika terdapat pelakuan kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Menerusi Facebook Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, satu audio berdurasi 2 minit 48 saat menyatakan seramai 40 orang jururawat telah meninggal dunia dan mendakwa vaksin COVID-19 adalah racun merupakan satu dakwaan yang tidak benar sama sekali. Semua anggota masyarakat diseru untuk lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam menyebarkan sebarang maklumat dan menjadi satu kesalahan dari segi undang-undang membuat kenyataan yang tidak benar dan menimbulkan kegelisahan awam. Jika anda disahkan positif COVID-19 dan perlu menjalani kuarantin di PKRC MIPS 2.0, ada beberapa barangan yang anda boleh bawa dan tidak dibenarkan bawa. Pakaian yang selesa, telekung, sejadah, kudap-kudapan, ubat-ubatan, laptop, iPad, telefon bimbit dan power bank. Barangan yang dilarang seperti rokok elektrik, rokok, minuman keras, peralatan memasak, daun teruk, senjata api, alatan tajam dan juga plug tambahan. Isu penularan di WhatsApp dan media sosial mengenai pemberian vaksin kepada penduduk di sekitar Bandar Seri Putra. Pihak PKD Hulu Langat menegaskan bahawa maklumat tersebut adalah palsu dan ianya tidak dikeluarkan oleh PKD Hulu Langat dan KK Bandar Seri Putra. Pihak PKD Hulu Langat memohon kerjasama anda untuk tidak menyebarkan maklumat tersebut. Ada pihak yang menggesa kerajaan agar melaksanakan PKP menyeluruh seperti PKP 1.0 yang lalu. Namun, kita telah alami betapa besarnya impak PKP 1.0 kepada rakyat dan ekonomi. Apabila PKP menyeluruh dilaksanakan, rakyat yang paling terkesan adalah dari golongan rentan dan yang berpendapatan rendah. Tindakan kerajaan untuk membuka pelbagai sektor ekonomi dengan SOP yang diperketatkan di samping strategi mengurangkan mobiliti sosial adalah tindakan yang terbaik dalam mengimbangi keselamatan nyawa rakyat Malaysia dan kelangsungan ekonomi. Dalam hal ini, semua bertanggungjawab mematuhi SOP demi keselamatan nyawa masing-masing dan keluarga serta kelangsungan ekonomi tanah air. Baik, ini pula isu akaun palsu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam satu kenyataan kecewa dengan sikap pihak penyedia platform media sosial kerana tidak bertindak pantas terhadap laporan akaun palsu yang dikenakan bagi tujuan penipuan. Kelewatan untuk bertindak akan merencatkan usaha MCMC dalam melindungi pengguna di media sosial daripada akaun palsu yang menyebabkan kerugian wang ringgit. Penyedia platform media sosial perlu untuk lebih bertanggungjawab dalam hal ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM tidak pernah mengeluarkan arahan kepada polis Diraja Malaysia PDRM supaya merampas telefon mudah alih milik Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Jabatan Komunikasi Korporat SKMM memaklumkan Suruhanjaya itu selaku agensi teknikal dalam membantu siasatan PDRM tidak mengeluarkan sebarang arahan untuk merampas bahan bukti yang diperlukan pihak berkuasa bagi melengkapkan siasatan mereka.
Baik, pada Sabtu, Said Sadiq mempersoal tindakan polis yang merampas telefon bimbitnya ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi. SKMM juga menafikan wujudnya unit khas dalam Suruhanjaya itu untuk tujuan politik, gangguan politik, kempen sabotaj dan lain-lain seperti yang didakwa oleh Said Sadiq. Penularan varian-varian baru virus SARS-CoV-2 di dalam komuniti terutamanya beberapa varian of concern VOC di Malaysia kebelakangan ini adalah amat membimbangkan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menjangkakan akan berlaku lonjakan bilangan kes harian COVID-19 seperti yang telah berlaku di luar negara. Ini adalah kerana varian-varian VOC ini dikaitkan dengan kadar penularan yang lebih cepat dengan kadar kematian yang lebih tinggi. Kebanyakan pesakit tidak menunjukkan gejala batuk atau selesema. VOC merebak terus ke paru-paru dan radang dikesan hanya secara ekstrim. Saringan biasanya negatif walaupun pesakit sudah berada pada tahap yang serius. KKM menyarankan supaya orang ramai melakukan kawalan pergerakan kendiri terutama dalam tempoh PKP bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kementerian Pengangkutan menghadkan kapasiti penumpang bagi semua mod perkhidmatan pengangkutan awam darat dan laut hingga 50% daripada kapasiti maksimum berkuat kuasa 25 Mei 2021. Menterinya Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata langkah itu diambil susulan keputusan Majlis Keselamatan Negara MKN memperketatkan prosedur operasi standard SOP bagi menangani pandemik COVID-19 di negara ini. Namun katanya perkhidmatan penerbangan penumpang dan kargo dikecualikan daripada peraturan itu berikutan kapasiti penumpang bagi perkhidmatan terbabit sudah rendah. Syarikat penerbangan dan penumpang tetap perlu mematuhi SOP ketat yang ditetapkan MKN serta Kementerian Kesihatan KKM. Baik, seterusnya MOSI dan KKM bekerjasama dengan Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia MAB untuk menjadikan kompleks MAB sebagai pusat pemberian vaksin. Pusat ini akan menyediakan perkhidmatan untuk golongan OKU penglihatan di Lembah Kelang. Pendaftaran dibuka sehingga pukul 3.30 petang 31 Mei 2021. Anda boleh hubungi MAB di 03 2272 2677 untuk maklumat lanjut. Baik, sekiranya anda tidak boleh hadir atau terlepas janji temu vaksinasi, janji temu baru akan diberikan secara automatik. Anda perlu semak SMS dan juga MySejahtera selepas 7 hari untuk notifikasi janji temu baru. Tidak perlu menghubungi talian pendaftaran vaksinasi COVID-19 untuk janji temu baru itu nanti. Penjadualan semula tidak dibenarkan bagi tempahan vaksin AstraZeneca. Kerajaan masih meneliti penggunaan vaksin 1 dos berbanding 2 dos yang kini diberi dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Ia bagi memenuhi keperluan penduduk di kawasan pedalaman setelah mengambil kira faktor logistik dan kedudukan lokasi yang jauh dari fasiliti kesihatan. Pengerusi Immunize for Life, Datuk Dr. Zulkifli Ismail menjelaskan ia bakal melalui tapisan bahagian regulatori farmasi negara NPRA dan agensi kawalan ubat DCA sebelum digunakan. Beliau turut menggesa proses meluluskan vaksin dipercepatkan atas faktor keperluan yang mendesak. Berkuat kuasa esok, pelanggan yang mengunjungi semua premis peruncitan termasuk pusat beli belah hanya dibenarkan berada dalam premis untuk tempoh masa selama 2 jam sahaja. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantali dalam satu kenyataan menjelaskan ia adalah SOP yang dikemas kini selaras pengumuman kawalan sekatan pergerakan lebih ketat yang diumumkan kerajaan. Turut dikemas kini adalah waktu operasi sektor perdagangan pengedaran termasuk semua premis peruncitan, pemborongan, pengedaran dan restoran dihadkan dari 8 pagi hingga 8 malam. Manakala bagi kedai farmasi dan penjagaan diri, waktu operasi kekal dari 8 pagi hingga 10 malam kecuali yang tersenarai di bawah aktiviti tidak dibenarkan seperti spa, wellness dan perkhidmatan manicure dan pedicure.
Baik, berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Perak. Kerajaan negeri memperuntukkan 2.38 juta bagi membantu rakyat negeri itu, terutama golongan miskin dan B40 yang terkesan. Daripada jumlah itu, 1.2 juta ringgit akan disalurkan kepada 4 pejabat daerah dan tanah PDT terlibat. Masing-masing RM400,000 kepada PDT Kinta dan PDT Larut Matang dan selama manakala RM200,000 kepada PDT Hulu Perak dan PDT Muallim. Bagi peruntukan sebanyak 1.18 juta ringgit pula akan disalurkan kepada 59 pejabat pusat khidmat ahli Dewan Undangan Negeri ADUN bagi memudahkan urusan menangani COVID-19. Baik, Perdana Menteri juga berkata kerajaan tidak menghalang sekiranya ada pihak yang berhasrat membeli sendiri vaksin COVID-19. Namun pihak berkenaan perlu mendapat kelulusan bahagian regulatori farmasi negara NPRA. Tak ada halangan. Syaratnya ialah ubat vaksin yang dibawa masuk tu mesti dah diluluskan oleh NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. Mungkin bekalan ini akan capai sekarang ini lebih cepat. Bila vaksin sampai cepat, lebih banyak orang akan dapat diberikan suntikan. Tak kira dia sama Pfizer ke, AstraZeneca ke, Sputnik ke, Moderna, apa lagi macam-macam jenama yang kita ambil. Ya. Maka rakyat kita akan nanti sampai katalah 80% dia kata dah ada herd immunity. Di waktu itu bila ekonomi sudah meningkat, COVID dapat kita kawal, sebahagian besar rakyat sudah disuntik, sudah ada antibodies pelindung dalam badan kita daripada mudah dijangkit. Jadi situasi insya-Allah akan bertambah baik. Usaha membantu rakyat khususnya dalam menangani kesan pandemik COVID-19 akan menjadi tumpuan Belanjawan 2022. Itu kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerajaan ketika ini telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membantu semua kumpulan rentan yang terkesan berikutan COVID-19. Dia boleh tutup, tapi bila nak buka balik, mungkin sistem itu dah runtuh. Jadi sebab itu kita belajar. Dalam setahun ni, kita tak boleh tutup itu. Ekonomi tutup. Sebab itu kita kena imbang. It is between life and livelihood. Tanya saya, life is important. Kehidupan manusia, saya tak melihat rakyat saya terkorban hanya kerana kelekaan saya ataupun kelekaan mereka. Saya juga tidak mahu ekonomi negara kita runtuh sampai tak ada pendapatan rakyat nak makan. Jadi saya nak jelaskan ini supaya jangan ada menyatakan bahawa bercelaru. Dilihat bercelaru, tapi sebenarnya mungkinlah ada sikit kecelaruan. Kerana dia nak dimantapkan lagi. Kalau hari ini A, besok dah A-1 katakan. Kenapa buat begitu? Keadaan berubah. Dan kita taklah orang kita statik, dinamik. Ikut keadaan situasi yang memerlukan kita membuat adjustment untuk menangani situasi yang berbeza-beza. Masyarakat disaran membantu berkongsi maklumat sahih mengenai program vaksinasi khususnya kepada golongan rentan termasuk warga MAS dan golongan berisiko tinggi. Perkongsian bagi mengelak sentimen juga ketakutan untuk menerima suntikan vaksin yang boleh menghalang usaha kerajaan mencapai sasaran 80% imuniti kelompok. Mereka ini mengalami kebanjiran maklumat dan kita perlu menghalang maklumat-maklumat palsu ini sampai kepada mereka. Tetapi untuk berbuat demikian, kita sendiri kena yakin dengan vaksin. So kalau kita nak convince mak ayah kita supaya ambil vaksin, kita sendiri kena yakin bahawa vaksin itu berkesan. Dan memang vaksin itu berkesan, memang ianya selamat. Baik, seterusnya Angkatan Tentera Malaysia TM berkeupayaan membina 2 lagi hospital medan bagi menampung angka pesakit COVID-19 yang semakin meningkat. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata penambahan 2 lagi hospital medan itu adalah berdasarkan keanggotaan petugas kesihatan ATM yang sedia ada ketika ini. Walaupun kita dah ada 3 hospital medan yang sedang beroperasi, iaitu di Kapit, di Maib bersama dengan Kementerian Kesihatan dan juga di Penang ni, kita mampu untuk mewujudkan 2 lagi hospital medan. Walaupun saya dah sebut di dalam PC saya sewaktu melawat hospital medan itu lagi yang disediakan di Hak Mizan itu lagi, hospital Angkatan Tentera kita boleh
kita boleh tambah lebih banyak daripada 2 lagi. Dengan syarat kita mendapat tambahan dari segi tenaga kerja iaitu doktor dan paramedik yang lain. Kementerian Kesihatan KKM bakal mengkaji keperluan pembinaan unit rawatan rapi Medan Field ICU di Kelantan dan Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ketika menyatakan komitmen itu memberitahu pihaknya menerima permohonan berhubung perkara tersebut di negeri-negeri berkenaan berikutan peningkatan penerimaan pesakit kritikal COVID-19. Ada banyak permohonan. Jadi sekarang ni kita dah ada 4, iaitu di Kapit pun ada, di sini yang hospital keluar batas, dan ada permintaan di Negeri Sembilan dan ada beberapa negeri, Kelantan dan sebagainya. Jadi kita akan melihat keperluan sebelum kita menambah. Baik, berkembangan di Sabah, Kerajaan Negeri Sabah membuat ketetapan untuk memperketat prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19 di pusat beli belah, pasar raya, kedai runcit dan premis jualan berangan yang lain bermula esok. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perubahan Sabah Datuk Masliman John berkata oleh itu pihak berkuasa tempatan PBT akan memastikan SOP yang telah ditetapkan dipatuhi, antaranya mengehadkan masa lawatan pengunjung kepada hanya sejam. Seorang pelanggan juga harus mempunyai ruang 18.58 meter persegi iaitu 200 kaki persegi dalam sesebuah premis bagi membolehkan penjarakan fizikal dilaksanakan secara berkesan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta rakyat supaya melakukan sendiri sekatan pergerakan atau self lockdown untuk menyekat peningkatan mendadak jangkitan COVID-19 yang menyaksikan bilangan kes harian kini mencecah lebih 6,000 kes setiap hari. Beliau juga menasihati mereka supaya mengingatkan yang lain untuk berbuat perkara yang sama kerana apapun usaha yang dibuat kerajaan tidak akan berkesan jika rakyat tidak patuh kepada SOP yang ditetapkan. Menurut Perdana Menteri, pertimbangan antara hidup dan kehidupan perlu diambil kira dalam memutuskan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP bagi memastikan rakyat tidak terkesan teruk dengan langkah-langkah yang diambil kerajaan. Prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara adalah tidak statik. Sebaliknya bersifat dinamik dan keputusan untuk dilaksanakan atau tidak sekatan pergerakan atau lockdown ditetapkan mengikut situasi pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata SOP berubah-ubah kerana situasi keadaan COVID-19 itu sendiri yang berubah. Pelaksanaan SOP diputuskan dalam mesyuarat yang turut dihadiri Peguam Negara bersama Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk meneliti SOP berkenaan yang kemudiannya akan diwartakan sebelum dikuatkuasa dan diumumkan supaya semua pihak mengetahuinya. Lengang, itulah situasi yang boleh digambarkan di pusat beli belah kebelakangan ini. Dek peningkatan kes COVID-19 yang semakin meruncing. Kerajaan menambah sekatan bagi memperketatkan SOP PKP 3.0 bagi mengurangkan pergerakan keluar orang ramai di seluruh Semenanjung dan Labuan. Sekatan tambahan yang bermula esok itu adalah arahan bekerja dari rumah BDR kepada sektor awam dan juga sektor swasta. Ia juga termasuk menghadkan waktu operasi perniagaan sehingga 8 malam sahaja. Turut dihadkan kapasiti penumpang awam darat dan laut kepada 50%. Saya mulakan dengan Hebat Aktiviti untuk anda saksikan pada malam ini. Bicara naratif akan membincangkan mengenai pindaan Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Akta 177. Topik ini akan dibincangkan bersama dengan Puan Zainab Kamar iaitu Pengarah Bahagian Perundangan Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia. Anda boleh saksikan secara langsung di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Baik, seterusnya eksplorasi budaya kuis seni budaya tarikh pertandingan seperti yang anda boleh saksikan di kaca TV 5 hingga 31 Mei 2021. Semua peserta perlu menjawab soalan tambahan mulai 16 hingga 31 Mei 2021 dan soalan-soalan adalah berkisarkan mengenai seni budaya, warisan, adat resam dan juga pelancongan yang boleh dirujuk dalam laman sesawang pemetaan budaya JKKN.
Baik, seterusnya ini daripada Institut Keusahawanan ISKAN Business Training yang mana membuat program dalam talian. Ada 8 semua program dalam talian yang dianjurkan oleh ISKAN ini. Anda boleh saksikan sendiri di kaca TV anda. Ini untuk bulan Mei dan juga awal Jun 2021. Baik, seterusnya muzakarah guru-guru takmir wilayah persekutuan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan memperkenalkan medium kelas pengajian takmir secara dalam talian ya sepanjang tempoh PKP ini, di mana ada kelas pengajian takmir di rumah anda. Anda boleh terus lari kuliah dengan telefon bimbit saja, senang, dan kuliah secara berkitab dan juga bersilibus, dan ini memudahkan lagi proses pembelajaran dan juga menjimatkan masa terutamanya dalam tempoh PKP ini. Maklumat lanjut boleh terus ke Facebook Muzakarah Guru Takmir WP Wilayah Persekutuan. Baik, seterusnya kempen pengumpulan buangan elektrik dan juga elektronik e-waste bersama dengan warga JAS Terengganu secara drive-thru 30 Mei ini, dan masa 10 pagi hingga 12 tengah hari. Lokasinya di JAS Negeri Terengganu Wisma Alam. Baik, seterusnya pertandingan fotografi bangkit kembali. Anda boleh sertainya minggu keempat 22 Mei hingga 28 Mei 2021. Jadi terbuka kepada belia Malaysia berumur 15 hingga 40 tahun sahaja, dan 5 pemenang mingguan dan 3 pemenang hadiah utama. Baik, saudara, perkongsian tadi mengakhiri pasukan saya untuk hari ini. Terus bersama kami di saluran berita RTM 123 dan amalkan mengimbas baik sejahtera di mana jua anda berada, dan yang paling penting patuhi SOP yang ditetapkan. Saya Azam Abdullah. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.